akan start berkedut. Satu soalan Cipu Mas. Whitening, does it work? Whitening Atau overclaim? Whitening depends you pakai ingredient apa. So it's not really a myth. It can happen. It can happen Tapi chances because kita technology. Oh, okay. It can happen because of technology. Saya pernah, masa saya jadi founder produk tu, saya pernah beli satu teknologi daripada France, yang harga dia lebih kurang 50,000 duit kita. Teknologi tu buat serum tu daripada honey, daripada madu. Dia convertkan jadi serum. Dia boleh firmkan terus you punya kulit, and then dia boleh nampak cerah. Bukan whitening tapi cerah. Oh, nampak cerah. Cerah. So apa yang bila saya kaji balik kenapa dia nampak cerah, rupanya dia punya pulling effect tu. So bila kulit kita tegang, dia akan pull. Kan dia akan pull, so nampaklah. Yes. Nampaklah cerah. So whitening, I'm not an expert. I buat disclaimer kat sini. Disclaimer kat sini, saya bukan orang yang expert. Jangan kecam saya. Okay. I'm not an expert in whitening, tapi for me it can happen dengan teknologi. Because sekarang ni kalau kita tengok kan dekat TikTok tu ramainya founder-founder yang claim sabun dia, pil dia, whatever drinks or lotion dia kan. Tapi kalau dalam TikTok claims tu kadang kita yalah dia pakai filter yang lebih. Tak, maksudnya founder-founder yang claims buat dia produk tu ada yang lotion, sapu-sapu kan. I'm not sure, I tak test benda-benda macam tu. Tapi benda-benda ni semua dia bukanlah kita kata not really permanent lah. Dia kena continuously kita buat. So mana macam you punya mobile spa kan. Orang yang pergi ambil kursus ni kan dia orang boleh buat treatment untuk diri sendiri Boleh. Kat rumah. So maknanya selain daripada orang yang nak jadikan tu sebagai kerjaya, orang boleh pergi belajar sebagai satu hobi untuk maintain muka dia sendiri. Mobile spa is only about face ke ataupun whole body? Kami kalau dekat Akademi JF kami ajar terus full body. Half body, shoulder and half body massage. So that will be a package. Bila you pergi rumah customer, instead of you charge RM99 for 1 hour, you boleh charge RM250. RM250 for 2 hours. Termasuk body, shoulder and half body massage. And then you boleh masukkan body hand scrub. You boleh masukkan body scrub. Itu semua depends on the package yang student tu ambil lah. Sebab kadang macam ke as a man kan, memang there are thousands of questions to throw at you. Sebab kami tak faham scrub apa, beza scrub yang ni untuk apa kan, kenapa nak cuci muka sampai ada 3-4 jenis benda nak pakai kan. Sebab most of us biasa ada facial cleanser cukup lah. Satu je pakai kan. Lepas tu ada orang kata, kau kena pakai scrub dulu baru kau pakai ni. Leceh kan. So macam kadang fikir je kata, nak pergi dia orang nak pergi spa apa semua ni. Untuk apa pergi nak cuci muka, lepas tu nak urut badan ke apa. So sebenarnya dalam spa tu isah kan. Okay, let's say kata satu customer panggil mobile spa punya servis, kita punya orang pergi sana tu, apa yang treatment akan termasuk dalam tu based on your package dalam JF Academy ni? Kalau orang datang spa, kita ada mandi bunga. Kita ada mandi bunga, kita ada steam. Mandi steam. Steam. Duduk dalam kotak tu. So benda tu dia orang bawa lah? Taklah, kita ada dekat spa. Kalau yang mobile spa? Yang mobile bawa lah. Kita pakai yang mobile. Oh, dia ada mesin mobile juga? Ada. Okay. Mobile. Ketinggalan zamannya aku. Alright. Ada kalau macam even rambut pun sekarang, one of my friend dia buat rambut, dia bawa mesin yang apa tu, steam rambut tu. Yang selalu tu mobile juga dia bawa je. So everything like I said lah, zaman dah upgrade, teknologi dah tinggi, so everything is mobile.
Yes. It's not just facial, tapi dalam zaman kebangkitan, kita cakap zaman kebangkitan sekarang lah, this year is a bangkit year kan. 2 tahun lockdown. Kalau you nak buka spa, macam kami buka akademi tu, satu shop block kami ambil tu kan, 1 floor tingkat 2 tu, that would cost how much? Renovation saja dah 100k. And then operation lagi berapa? Betul. And then barang-barang tu lagi. We are lucky because kita ada katil daripada tempat lama yang kita bawa kan. Kita punya machine pun, we have one machine yang boleh cover semua, lifting everything semua. So kita guna itu je buat masa ni. Because we are still bangkit. Kita pun baru nak bangkit, industri baru buka, so kita baru nak naik. That's why we need to make sure kita boleh bayar sewa. Tapi kalau mobile, you tak payah sewa. Betul. You pergi hari ni, kalau you dapat 3 customer, yang customer pertama nak body scrub dengan massage at the same time facial, okay, that would dalam 2 jam setengah. Dan dia sanggup bayar berapa? 300 ataupun 300.5 you charge, dia bayar. So kalau you dapat 3 orang satu hari kan, so you dah dapat 1,000 kat situ. I met someone recently about 2-3 weeks ago. Budak ni, one Indian girl, dia Navy. Dia dalam I'm not sure whether dia tentera laut ke ataupun dia kerja dalam Navy ke. Dia belajar mengurut. Sebelum ni dia ada skill tu. Okay. Lepas tu dia kerja. And then musim pandemik dia kena buang kerja. Okay. And then dia belajar facial. Dia ada skill mengurut, now dia ada skill facial, and then dia ada juga skill yang manicure pedicure ni. Dia ada juga. You know how much dia charge customer? 1,200 per the 3-hour treatment tu. For that 3-hour treatment tu, massage, facial, manicure pedicure, 2 customer, 2,500 dia collect satu hari. Satu treatment 3 jam. About 3-4 jam satu customer. So maknanya dia pergi rumah customer tu, dia duduk dekat situ daripada pagi sampai petang, dia collect 2,500. Kan? Saya macam 2,500. Tutup akademi pergi buat jugalah. Masya-Allah. Wah, yeah, true, sebab betul. Saya dengan Syida, saya cakap kan, 2,500 aku charge 400.5 dekat Datin tu pun aku rasa macam menyesal aku charge 400.5. Rasa bersalah sangat ambil duit orang kan. Tapi dia dengan skill yang dia ada, facial, urut dan manicure, 4 jam, lebih kurang 3-4 jam lah macam tu. Satu customer 1,200, dia collect 2,500. So you perlu tak bayar sewa, bayar pekerja, api air, tak perlu kan? But so far macam you kata tadi, you academy you at least dah ada dalam 10,000 grads kan, graduates kan. Mobile. So mobile spa ni. So out of that number 10,000 tu, you punya assumption lah kan, berapa ramai yang really go seriously into this as ramai yang go seriously, tapi because of the pandemic ramai juga yang tak ada. So out of 10,000 tu mungkin left out sekarang ni tak ramai lah. 10%? Mungkin dalam 20% saja yang ada. So we are building up new one lah. So that's why I tukar sedikit modus operandi JF Academy. Kita recruit orang baru, dan kita bagi dia orang sijil. We make sure dia orang dapat sijil SKM. Dia orang ada sijil tu. So what we do is that bila kita train dia orang, kita bundlekan dengan SKM tu. SKM is sijil kemahiran Malaysia. Ini under Jabatan Kemahiran Malaysia, JPK, supaya setiap orang yang buat servis macam ni mesti ada. Dan dalam SKM ni dia ada SKM 1, 2, 3. So SKM 1 tu dia ajar, dia dalam SKM 1 ke SKM 2, dia ada mesin yang dia ajar. So mesti kena ambil, mesti kena faham mesin ni. Sebab kalau dulu orang tak buat eyelash curling tu, eyelash perming.
Sekarang orang dah buat eyelash extension, eyelash perming. Itu palsu Eyelash extension tu memang palsu tambah lah. Yang perming tu tak lah. Dia perm je lah. So kalau dulu kita dengar rambut je perm, sekarang bulu mata pun boleh perm. Aduh. Nampak tak teknologi? Betul lah. Kalau nak kaya guys, kalau you all nak kaya, buat bisnes yang relate to perempuan, wanita, exactly. Ataupun kanak-kanak. Jangan jual kat orang lelaki. Betul. Orang lelaki memang out lah. Tapi sekarang ni lelaki pun actually ramai dah yang lebih alert tentang penampilan kulit dia. Yes, dalam TikTok Uncle ada masuk Abang Amir, tak ingat nama penuh dia, Abang Amir tu, yang dia selalu buat live. Dia tunjuk macam kata, hari ni Abang Amir nak kongsi dengan you all, kalau you all ada masalah macam itu, Uncle tanya dia, sebab tengok live dia kan, kata Abang Amir, kalau ada ubat boleh bagi hilang uban, saya nak. Kan. Lepas tu dia kata, Uncle D, kalau nak yang tu, dia macam ni, dia beritahu kata, ambil barang ni, ambil benda ni, masukkan, kita adalah proses tu kan, buat benda ni semua. Ini bukan untuk hilangkan uban. Dia kata uban tak boleh hilang. Betul. Tak boleh hilang. Cuma yang ini boleh satu, kalau tak ada uban dia lambat uban. Betul. Ataupun kalau yang dah ada uban tu dia macam menghitamkan rambut. Yes. Saya kata tapi ini natural ingredient. Betul. Sambil-sambil tu dia duk kacau tu, dia kata ni hari ni Abang Amir duk buat ni, yang ni apa? Macam masker ke apa tak? I think I ada follow dia kot. Saya follow dia dan dia memang very, cara dia explain tu memang very nice. Itulah. Okay, satu benda bila sebut benda tu kan. Macam sekarang ni I know that your presence in media social, especially TikTok lately ni kan. So you memang ada account TikTok yang quite active. Okay. So ada tak intention JF Academy untuk bundlekan, makna kata kita ambil student, kita ajar you buat facial first day, and then second day kita buat satu crash course macam mana you all boleh gunakan media sosial untuk promote you punya business. I'm not only helping you about the skill, tapi bila I dah bagi you the acquired skill, how you can sell your skill. Ini cara dia. I bagi you introduction, you explore. Actually we have plan. Kita ada plan macam tu. Cuma kita tak ada tenaga pengajar. Ada. Uncle dengan Eddie boleh. Tiba-tiba ya kan. Okay, actually kita ada plan. Memang saya as the person in charge of the whole operation of JF kan, memang benda tu ada dalam saya punya planning. I see. To do media social. Sebab kebanyakan kita punya beautician, bila kita dah bagi skill, tak tahu macam mana nak cari customer. Betul. Tak tahu branding tu apa. Macam mana nak buat tu, macam mana nak buat poster. So for me, because saya ni, macam saya cakap dengan Uncle kan, saya ni slow learner. Bila saya nak buat sesuatu, saya fikir, lepas tu saya akan tengok Google, lepas tu orang dah ke depan, saya baru okay, boleh buat? Okay, saya buat. Macam tu. Sama juga macam TikTok. Saya dah ada account TikTok dari 2020. 2020. Tapi saya macam sendu. Lepas saya observe, tengok, alam nyampahnya, nyanyi-nyanyi tak maulah, gitu, gini-gini. Lepas tu, only off late ni, bila tengok, meriahnya. Okay, branding. Okay, mari kita buat. Tak ada masa, cari masa, disiplin. Lepas tu jumpa pula dengan Uncle. Uncle je meriah. Okay. Itu dari situ saya start. Saya start dan bila saya buat program untuk sebab kita dah kena start program untuk 2023 kan. So dalam tu memang saya masukkan banyak media sosial punya kelas. I see. Saya dah siapkan dah media sosial punya kelas. And then alhamdulillah last night saya ada meeting dengan pengarah eksekutif Institut Usahawan Muda Malaysia, Dr. Zamri. Dia sangat excited untuk collaboration dengan JF Academy, dan dia nampak JF Academy adalah sebagai satu penggerak untuk menjadi pakar industri kecantikan. So which is kita punya misi dan visi untuk JF Academy adalah untuk menjadi pakar industri. Pakar industri kecantikan. Kecantikan apa? Kecantikan kulit, urutan, makeup. Sebab kita ada makeup juga, dan makeup kita berkolaborasi sejak tahun 2016 dengan Wardah Kosmetik.
Wardah kosmetik adalah kosmetik yang halal daripada Indonesia. I see. Kenapa kita berkolaborasi dengan Wardah Kosmetik? Kerana Wardah Kosmetik adalah satu-satunya company yang boleh bagi kita free flow of produk, palette, makeup untuk digunakan masa kelas. I see. Jadi so you guys are dia punya distributor, local distributor? We are not distributor, tapi kita collaborate bila kita ada kelas. I see, faham. Kelas makeup. Sebab kami pun ada modul kelas makeup. So tenaga pengajar dia adalah Wardah Kosmetik. So basically JF Academic ni you hanya memberi latihan skill daripada segi produk. Contoh macam makeup, you collaborate dengan Wardah. Dia akan provide barang untuk kita buat training. So itu cara dia promote dia punya produk lah. And then kalau macam buat facial, you free, mana kata anybody can come. Okay, facial kalau training, kalau diorang ada skincare sendiri, kita syaratkan full skincare. Full skincare tu termasuklah dia kena ada cleansing milk, dia ada cleanser, dia ada toner, dia ada moisturizer, dia ada masker, dia ada kain gauze untuk pakai masa masker. So dia kena ada facial towel. So kita ada list of items yang dia kena ada. Which is kalau dia tak ada, dia boleh pakai kita punya dan kita charge extra. Itu sahaja. Kita charge lah barang tu. Kita akan bagi barang tu untuk dia bawa balik dan guna masa kelas dan dia bawa balik lah. So kita ada barang kita sendiri yang kita repack daripada jenama kat luar sana lah, yang dalam industri. So kalau yang zero, contohnya yang zero kan, zero knowledge, zero produk, dia boleh datang, dia boleh guna produk kita, produk daripada JF, and then kalau dia nak start dia punya mobile spa kat luar, kita cuma nasihat dia which product is good, itu sahaja. I see. Kita pulang kepada dia. Kalau dia kata okay, saya nak produk yang akak suggest ni, you boleh beli sendiri atau we can help you to buy. Itu saja. Okay. Kita tak ada connected with anybody kat luar sana. Kadang-kadang ada orang claim, oh, you're connected with this company. Oh, no. We are on our own. So mana sekarang ni comes to 2022, basically you are 99.9% committed to JF Academic lah. Yeah. So kalau kita tanya apa hasrat you lepas ni pun, it's gonna be something about JF Academic. Oh, tak juga. Saya sekarang dah 57 tahun umur saya. So I give, nampak macam 57. Trainer PT kan. Okay, I'm already 57. 57. So I give myself another 2 years or 3 years sampai the age of 60 saya akan retire. Dan so saya sekarang ni dalam proses untuk membesarkan JF Academy, mengangkat darjat JF Academy tu, dan tugas saya sekarang ni is oversee all the operations. So but my plan is to do something else after I retire, which is saya ada psychology certificate juga. And sebelum ni pun masa saya dekat Sabah tu, daripada tak buat apa-apa tu, ada juga saya buat counselling sikit-sikit, motivation, especially for those yang single mom. I see. Single mom, saya banyak buat counselling single mom. Saya coach diorang how to survive, sebab saya sendiri pun pernah berada dalam situasi tu. So the way you put it, seems like you have been putting some effort into this area as well. Yeah. Right. Okay. Saya buat benda ni daripada 2000 berapa 2013. Saya masa tu saya buat master in psychology. Saya tapi benda tu terbantuk lah. Jadi saya belajar psikologi tu. So dalam masa yang sama, saya tak tahu kenapa, tapi setiap kali saya mesti jumpa single mom.
tak dirancang tapi tidak. kebanyakannya Kadang-kadang stranger, kadang-kadang jumpa dalam flight, jumpa dekat restoran, borak-borak, jumpa dekat function, borak-borak. And then connect. Lepas tu, saya single mom. Saya macam, okay. So saya dapat banyak kenalan yang single mom. Di Sabah, sehingga hari ni saya this girl, saya sort of like macam coach dia. And then dia daripada dia single and living hardship, sekarang dia dah remarried and her business is just booming. And dia follow apa saya cakap tu, apa saya suggest tu, semua dia follow. And now saya tengah coach dia TikTok. Padahal saya pun tak tahu sangat TikTok kan belajar. Konon kan awak pun tak branding dekat TikTok belum. tapi saya share dengan dia apa dia perlu buat setiap pagi. Aku pun tak buat kan. Tapi it's interesting sebab dia follow. And then there's another girl also dekat Ipoh. She's Indonesian, Sabrina. Saya kenal dia awal tahun. Dia call saya nak join kelas makeup saya. Saya kata okay, turun KL, saya tak ada kelas dekat Ipoh. So you kena turun KL. So dia turun KL. Lepas tu dia cakap, dia panggil saya cikgu saya Indonesian, boleh ke ajar saya? Saya kata as long as you nak belajar, saya ajar. So daripada awal tahun saya coach dia sampai hari ni, memang nampak perubahan dia. Dia as Indonesian, dia boleh dapat juga CJ kemahiran Malaysia? CJ kemahiran dia tak boleh dapat. Sebab itu untuk warga negara saja. So kami bagi CJ Academy sajalah. Sebab my partner dia boleh sign CJ, dia certified lah. Certified. She is certified to keluarkan CJ dan sign. So kami bagi CJ Academy sajalah untuk dia. Tapi the thing is dia selalu rasa rendah diri sebab dia Indonesian. Tapi saya cakap, selagi you manusia, you Bangla ke, you Indonesian ke, you Filipin ke, you datang dengan saya, you ikut cakap saya ajar you apa yang saya tahu, you will survive. So hari ni dia keluar pergi mengurut orang apa semua. So saya advise dia jangan keluar, you buat home spa. Sediakan satu bilik dan you panggil customer you datang. So dia tak pandai sangat media sosial, dia tak berani nak buka FB, tak berani nak buka TikTok. Hari ni dia posting hari-hari dekat TikTok. Single mom juga? Single mom juga. Bukan, dia bukan single mom, she's second wife. Dia second wife. Tapi menarik tajuk ni kan, sebab kadang kita tengok daripada segi sudut counselling, sudut psikologi, and then sekarang ni orang duk bercerita tentang mental health apa semua, all those stuff. Memang quite interesting. In fact, bila I cakap dengan anak-anak I pun, dia orang selalu mention, kata, Daddy kenapa tak pernah buat content pasal mental health? So saya selalu kata I would love to, but I'm not qualified. Saya tak nak bagi ajaran yang salah. To share is fine, tapi kadang-kadang kita share pun orang akan salah anggap, kata ini adalah satu ajaran sesat. Ajaran sesat. Sekali kena kecam pula, tak pasal-pasal dalam media sosial. Okay, anyway Kak Anizah, sekarang ni kita dah 1 jam 20 minit dia. Dah lama tak sedar pun kita bersembang kan. Sebenarnya Kak Anizah yang banyak cerita, Uncle je gelak je. Uncle yang tanya, jawab je. And then di TikTok sendiri kita tengok masih ada yang bersama kita. Kita ada Abang Zul masih ada. Terima kasih Abang Zul. Ni apa? Dia orang sembang-sembang dia je. Aduh, kesian kat dia orang kan, sebab host palau kan dia orang. Abang Zul 1 jam baru nak tegur air. Uncle lah tu, kesian. Suara tak berapa dengar. Aduh, sian. Okay. Apa Abang Zul, nanti datang KL, dia datang KL. Tarik Halia. Itulah. Tarik Halia on me. Tapi interesting about mental health, sebab saya sendiri pun lalui that mental health issue. Most of us actually, but we don't want to admit. Kita tak nak mengaku. That is an interesting one. Bila diorang ni datang dekat saya kan, bercerita tentang masalah kan, saya cakap kat diorang satu benda je. Saya kata, first kali kalau you nak sihat, you kena admit you ada masalah. Betul. Kalau tidak, you akan lalui hurdles, you akan langgar dinding, you akan accident sana, accident sini. You akan lalu hurdles tu sangat banyak. Sebab saya dah lalui hurdles tu. Betul. Bila saya fail to admit saya ada masalah, saya jatuh.
dan semakin jatuh. Dan semakin jatuh. Betul. So bila saya admit saya ada masalah, dan kita serah pada yang atas lah. Yep. And then baru kita akan bertindak. Exactly. Betul. It's true. That's very true. Betul. Okay guys. Kita dah hampir 1 jam setengah ni kan. Nanti nak cut balik, nanti pun pening kepala juga ni nak tengok ni kan. Banyak sangat Ya, okay. Tapi menarik ya, sebab macam apa yang Kak Hanizah kongsikan tu, perjalanan karier dia dengan pengalaman yang dia ada, kemudiannya disebabkan ada kekangan daripada segi kekeluargaan tu sendiri, dan juga dengan kekangan persekitaran menyebabkan dia ambil keputusan nekat, kata I have to quit my job dan move sebagai seorang usaha nita. Alright. Dan akhirnya dia decided untuk go into spa industry, mobile spa, dan berakhir dengan menubuhkan JF Academy untuk melatih orang-orang yang berminat untuk menjadikan mobile spa sebagai satu career, which is very interesting. But sebab kita dah kesuntukan masa, kita terpaksa akhiri kita punya podcast kali ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan cuba buat session lain pula dengan Kak Hanizah, sebab dia ada perkongsian yang menarik ya, especially berkenaan dengan mental health. Mungkin kita akan cuba engage seorang lagi panel kita, bagi kita ada 2 orang, and then kita boleh bercerita. Menarik tu. Kita kena cari seorang haters baru menarik benda ni jadinya. Alright, sebelum kita habis Kak Hanizah, kalau ada apa Kak Hanizah nak sampaikan, maybe your wawasan berkenaan dengan what you are doing now, your company ke apa ke, you want to share sebelum kita wrap? Okay, first. Okay, yang itu saya kena type lagi. Okay, silakan. Okay. Type dekat tu je pun boleh. Tak apa, dia Okay. Tapi tak apa Eddie, kau boleh ambil size tu, sebab nanti saya akan cropkan dia jadi portrait. Kau tengok dalam, kau tengok gambar dalam tu kan, nampak macam budak baru grad universiti tu je. Okay, belanja teh tarik kat bawah. Okay, nampak 2 gelas tapi. Okay. Alright, first saya nak ucapkan terima kasih kat Uncle sebab sudi jemput saya hari ni, sudi saya belajar sesuatu, banyak saya belajar hari ni. Okay, in terms of business, sekarang ni waktu kita nak bangkit kan. So kita bangkit lah. Apa cara pun kita buat, kita kena bangkit. Sebab apa? Kita semua susah dan tak ada orang akan tanya kita periuk kita hari ni ada nasi ke tak ada nasi. So kita yang kena decide benda tu. Jadi for JF Academy sebagai satu akademi yang beri skill kecantikan kepada orang yang ingin belajar dan menjana pendapatan dengan mobile, buat bisnes secara mobile, come to us, we welcome you anytime. And then saya harap JF Academy dengan kolaborasi dengan pihak-pihak yang seperti Institut Usahawan Muda, kami akan grow lagi. Dan 2023 kalau kita bangkit sekarang, kita akan bangkit dengan megah in 2023. Itu je harapan saya, insya-Allah. Okey, terima kasih Kak Hanizah perkongsian yang menarik hari ini ya. Sebab bagi Uncle, ini bukan saja information berkenaan dengan industri, dia juga adalah perkongsian tentang macam mana kita nak move on dalam life kita. Hidup ni penuh dengan ranjau, ada masa kita jatuh, ada masa kita perlu bangun, dan bangun ni ada banyak cara. That's why Uncle selalu cakap it's not about how you fell, it's about how you get back up. Macam mana you bangun balik. Dan then baru-baru ni dalam VTT Uncle dalam TikTok, pada siapa yang belum follow TikTok Uncle, silakan. Okay, Uncle D, silakan. Dalam VTT Uncle ada cerita juga macam Thomas Edison pernah berkata, saya tidak gagal 10,000 kali, tapi saya jumpa 10,000 kali cara yang tidak akan berjaya. Kita nampak tak? Everything tu kita kena turn to positive thinking.
Uncle tak nak baca, tak nak cakap lah yang dia cakap, yang Tuan Muhyiddin sekecek Kelantan tu, saya orang marah. Okay, but anyway, seperti biasa, anda semua bersama dengan podcast Suara Kita bersama dengan Uncle D. Minta maaf Abang Effendi tidak available sekarang ni sebab sibuk dengan urusan keluarga beliau. Dan terima kasih banyak kepada Kak Hanizah yang telah meluangkan masa untuk bersama kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di siaran yang seterusnya lepas-lepas ni. Dan as usual, as always, suara kita sentiasa nak menyampaikan pada you all, kami hanya berkongsi idea, pandangan dan pengalaman. Jangan ambil bulat-bulat, balik buat penilaian dan bertindak mengikut keperluan dan kesesuaian masing-masing. Okey? Alright. Assalamualaikum. Ciao. Okey Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, sambil-sambil tu kita boleh wrap. Ya. Terima kasih Uncle hari ini.